Solat adalah senjata yang boleh menghindari diri dari dosa. Solat mempunyai satu sifat yang boleh mengelakkan insan melakukan satu dosa dan keburukan. Jadi, carilah solat seperti itu dan berusahalah menjadikan solat kamu seperti itu. Solat adalah nyawa bagi nikmat-nikmat kurnia Tuhan juga datang melalui solat. Jadi, didirikanlah solat dengan penuh perhatian supaya kamu menjadi pewaris nikmat-nikmat Allah SWT. Tuan-tuan dan puan-puan, apakah kata-kata ini bukan daripada utusan Tuhan? Jelas bahawa Hazrat Mirza Ghulam Ahmad itu adalah Imam Mahdi dan Nabi Isa dijanjikan. Perhatikanlah petikan kata-kata beliau penuh dengan kandungan daripada langit. Ini adalah kemenangan Islam yang telah dijanjikan. Yushirahu ala dini kulli. Allah SWT berjanji dalam surah Al ayat 29, Dia akan memenangkan atas semua agama. Zaman inilah kita akan menyaksikan kesempurnaan janji Allah SWT, kesempurnaan nubuatan yang mulia Nabi Muhammad SAW. Kita akan dimenangkan, kita akan menang daripada semua agama. Tapi kemenangan kita bukanlah dengan bersorak-sorak, kemenangan kita bukanlah dengan riuh rendah. Macam tadi lajnah punya concern sehingga perkitkan Allahu Akbar itu menampakkan act of terrorist. Tidak. Perkataan Allahu Akbar itu kita ucapkan semata-mata kerana kecintaan kita kepada Allah Ta'ala. Kita nak lihat bagaimana Allah Ta'ala itu telah campur dalam tangan dalam kehidupan kita. Kita melafazkan lawangan itu adalah sebagai tanda semangat untuk menunjukkan menarik kecintaan Allah Ta'ala. Waktu di jasa London pun Huzur tegur. Apabila ada dikatakan tentang mari takbir, ada orang yang menyaut dengan sambil lewat ya Allahu Akbar macam tu. Jadi Huzur tegur perkara tersebut. Kalau kamu tidak mahu melaungkan Allahu Akbar, kamu jangan buat. Tapi kalau kamu ingin melafazkan Allahu Akbar penuh dengan semangat, tapi janganlah macam histeria. Betul juga apa yang lajnah punya concern, penuh semangat. Jadi apabila khalifah kata macam tu, tuan-tuan akan perhatikan seluruh dewan tersebut bila mari takbir Allahu Akbar serentak tangan naik. Takbir! Memang tuan-tuan dan puan-puan, tugas kita untuk memenangkan Islam amat berat. Kerana ini sudah dibuatkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kalau umat Yahudi terpecah pada 72 fikah, umat Islam akan terpecah kepada 73 fikah. Dan kita tahu bahawa semua pihak mengaku mereka adalah yang satu tersebut. Marilah kita saksikan sama ada Hazrat Mirza Ghulam Ahmad dan jemaatnya merupakan yang satu tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan, baginda Rasulullah SAW juga mengatakan bahawa yang satu tersebut adalah mengalami apa yang aku alami dan para sahabat aku mengalami. Kita tahu bahawa Rasulullah SAW diejek, diperolok-olokkan. Macam Maulana Ali ceritakan tadi, anak-anak budak kecil kata inilah Nabi, inilah Nabi. Dan nasib itu yang dikenakan terhadap Imam Mahdi AS. Kemudian dibalingkan sampah dan najis. Kemudian Rasulullah SAW pada waktu itu pengikut-pengikut tidak boleh mengucapkan kalimah syahadat. Sedangkan Bilal yang belum masuk Islam hanya mengucapkan ahad, diambil batu diletakkan di atas dada beliau. Inilah nasib Islam pada peringkat awal dan inilah nasib yang dilalui oleh yang satu nanti. Kemudian ketika solat diganggu, baginda Rasulullah SAW pernah solat dan pernah datang orang-orang musyrik Mekah mengambil kain dan melilit di atas leher baginda. Dan kemudian mereka pernah meletakkan perut unta ketika baginda sedang sujud. Apakah salahnya mulia Nabi Muhammad SAW hanya mengucapkan la ilaha illallah? Itulah sebabnya tuan-tuan dan puan-puan, kita perhatikan bahawa apa yang berlaku terhadap Rasulullah SAW, kita sekarang mengalami apa yang berlaku terhadap Rasulullah SAW. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sebenarnya tidak mampu untuk menghadapi penghinaan ini. Kita tidak mampu untuk menghadapi kesaliman ini dan penganiayaan ini. Kalau bukan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad adalah Imam Mahdi dan Nabi Isa yang dijanjikan, kita mampu menghadapi penganiayaan ini. Kerana Hazrat Mirza Ghulam Ahmad adalah Imam Mahdi dan Nabi Isa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW.
Tuan-tuan dan puan-puan, jika Rasulullah dan para sahabat sanggup berkorban demi mempertahankan Islam, kita pengikut Imam Mahdi yang cinta pada Rasulullah SAW, kita mesti sanggup mati asalkan Islam akan hidup selama-lamanya. Inginkan darah, silakan. Kalau dulu darah para sahabat lah yang menyebabkan kita menjadi Islam, biarlah kini darah kita pula yang akan menyebabkan orang lain menjadi Islam Ahmadiyah yang sejati. Tuan-tuan dan puan-puan, balik kepada sabda Rasulullah SAW tadi. Di sini sebenarnya Allah SWT memberi petunjuk dan isyarat bahawa Islam akan terpecah kepada 73. Ini bermaksud yang satu berada di kanan, yang 72 berada di kiri. Tuan-tuan dan puan-puan perhatikan, kemudian yang 72 ini adalah golongan majoriti, dan mereka akan mengkafirkan yang satu ini. Siapa yang satu ini? Tidak lain tidak bukan adalah Jemaat Ahmadiyah. Kita perhatikan dan kita tahu bahawa mereka telah bersatu. Segala ulama tak kira Syiah, Sunni, Wahabi, mereka duduk dan mereka telah bersatu untuk mengkafirkan yang satu ini. Jadi 72 majoriti dan satu ini dikafirkan. Itulah senjata yang mereka gunakan untuk terhadap kita. Dan peristiwa itu berlaku pada 7 September 1974, di mana Ali Bhutto dan para ulama dan kerajaan bersatu untuk kafirkan Jemaat Ahmadiyah. Sebenarnya apabila mereka mengkafirkan kita, genaplah sempurnanya dumatan yang mulia Nabi Muhammad SAW, bahawa Islam akan terpecah kepada 73, satu itu saja yang benar. Dan kita perhatikan apa jadi pada Ali Bhutto. Dia telah dikuburkan. Dan apa jadi kepada bumi Pakistan, sampai hari ini tidak aman. Sedangkan Ahmadiyah terus maju dan terus berkembang untuk memenangkan Islam. Wahai saudara-saudaraku, sabarlah untuk menghadapi penilaian ini, kerana ini adalah tanda-tanda kebangkitan Islam. Allah SWT akan memenuhi janji-Dia dalam surah Al-Qadah ayat yang terakhir, salam hiya hatta matra'ifat, damai fajar akan menyingsing. Kalau misalnya fajar sudah datang, sudah tentu hilanglah segala kegelapan, hilanglah segala kesedihan. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah ayat ini sering dibaca oleh Khalifah Masih Arabi. Ini tentang penayaan ini pasti akan berakhir. Kalau kita perhatikan, berbalik pada apa yang saya katakan tadi, 72 tadi, sebenarnya bayangkan nubuatan ini telah diberikan oleh Rasulullah SAW, bahawa diberikan oleh Rasulullah SAW bahawa umat Islam akan menjadi seperti umat Yahudi. Umat Islam akan menjadi seperti umat Yahudi. Ini bukan bermaksud umat Islam akan bermata biru atau rambut perang atau hidung mancung, tapi akhlak mereka yang akan menjadi seperti umat Yahudi. Dengan kata lain, umat Islam berbeza tapi watak yang sama. Ini kita perhatikan kat situ. Dan apabila umat Islam sudah menjadi umat Yahudi, sudah menjadi sunnatullah, Allah Ta'ala pasti akan menghantar seorang penyelamat. Kalau umat Yahudi, Allah Ta'ala menghantar Nabi Isa. Kali ini Allah Ta'ala akan menghantar wujud yang berbeza tapi watak yang sama kehadap umat Islam. Jika umat Yahudi Allah Ta'ala selamatkan, apakah umat Islam yang lebih baik Allah Ta'ala tak mau selamatkan? Sudah tentu Allah Ta'ala akan selamatkan dengan menghantar seorang yang berfungsi sebagai Imam Nabi Isa, iaitu Imam Mahdi. Dan kenapa Allah Ta'ala perlu menghantar itu? Kerana Rasulullah SAW memberikan nubuatan bahawa umat Islam akan tinggal nama. Al-Quran hanya tinggal tulisan, masjid-masjid akan penuh dengan penghuni tapi kosong daripada ulama, orang-orang suci ataupun orang takwa. Ulama mereka adalah sejahat-jahat makhluk di bawah kolong langit. Mereka akan membuat fitnah dan fitnah itu akan kembali menerpa mereka. Di sini kita perhatikan baik-baik ayat ini ataupun sabda ini, bahawa keburukan itu sudah memang dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Dan walau bagaimanapun Allah Ta'ala menghiburkan Rasulullah SAW bahawa usaha beliau tidak akan sia-sia, kerana Allah Ta'ala akan mengatakan akan datang seorang akan menyelamatkan umat Rasulullah SAW. Itu sebabnya Rasulullah tadi yang sedih kemudiannya merasa lega.
Rasulullah telah bersabda, tidak syak lagi hampir semua orang di hidup di antara kamu akan melihat dan bertemu dengan Isa ibn Maryam. Dia juga menjadi Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi dan Nabi Isa itu adalah wujud yang sama. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, bagaimana mungkin binasa satu umat di mana aku berada permulaannya dan masih berada pada akhirnya. Sebabnya Hazrat Mirza Ghulam Ahmad mengatakan, I must say I cannot stop from repeating I'm the promised one. Yang beliau mengatakan, saya tidak boleh berhenti untuk mendakwakan diri saya bahawa saya inilah yang dijanjikan. Apa tugas beliau? Who has been to restore the faith, to re-establish it in the heart of man. Jadi tugas dia lah untuk menyegarkan balik keimanan manusia, keimanan umat, terutamanya Rasulullah SAW yang telah hilang di dalam hati mereka. Persoalannya sekarang, apakah umat Islam tidak perlukan penyelamat? Seperti yang kita lihat dalam sabda yang pertama tadi, bagaimana kerosakan umat Islam dan ulama Islam pada waktu itu. Dan tidak lain tidak bukan, memang Allah SWT ingin agamanya diselamatkan, agamanya tidak mengalami permasalahan. Dan Allah SWT tidak mahu bahawa umat Rasulullah SAW diperdajalkan oleh kuasa-kuasa barat. Itu sebabnya Allah SWT harus menyatukan umat Islam dengan kedatangan Imam Mahdi SAW ataupun Nabi Isa yang dijanjikan. Dan Rasulullah SAW memberi peringatan, bagaimana keadaan kamu apabila Ibnu Maryam turun di antara kamu, maka ia menjadi imam kamu. Rasulullah SAW faham, tahu peristiwa ini, dan Rasulullah SAW memberi peringatan terhadap umat Islam. Sebab Rasulullah SAW mendapat gambaran bahawa umat Islam akan jadi seperti umat Yahudi. Kalau umat Yahudi pada waktu itu ingin membunuh Nabi Isa melalui golongan ulama dia, nanti ulama-ulama Islam yang akan, orang kata, ingin membunuh jemaat yang didirikan oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad ataupun Imam Mahdi yang dijanjikan. Sabda ini membuatkan Rasulullah amat bimbang, kerana baginda Rasulullah tahu bahawa Imam Mahdinya akan ditentang oleh para ulama yang disifatkan baginda, seperti saya tunjukkan hadis tadi, adalah sehina-hina makhluk di bawah kolong langit. Kenapa mereka, ulama tersebut dikatakan sehina-hina makhluk di bawah kolong langit? Tuan-tuan perhatikan dalam sabda yang saya tunjukkan tadi, kerana mereka membuat fitnah. Seperti yang kita tahu bahawa mereka memfitnah kita. Kita dikatakan mengamalkan kalimah syahadat yang berbeza, kiblat yang berbeza. Perhatikan tuan-tuan, sangat kotor dan sangat keji. Benda yang jelas, benda yang terang mereka berani membuat fitnah. Apalagi benda-benda yang memerlukan penjelasan, memerlukan penerangan. Itu sebabnya kita perhatikan dekat sini, masalah yang berlaku di sini ialah kerana umat Islam ataupun umat-umat terdahulu terbahagi kepada perkara permasalahan ini. Mereka terpercaya kepada fitnah. Dan kemudian golongan yang terpercaya pada fitnah inilah golongan yang malas. Mereka malas mengkaji, mereka malas membaca, apalagi mendengar. Kalau kita suruh mereka mendengar, mereka tak mau. Itu sebabnya memang betul Islam tu bermula dalam keadaan asing. Mereka menganggap kita punya ajaran sebagai asing, tak masuk akal, buang masa. Dan ada satu golongan lagi lah, kerana mereka sombong. Ini selalunya lah golongan-golongan yang berkuasa. Mereka yang sombong, mereka tak mau mendengar. Dan kesombongan inilah kemudiannya mereka tahu, mereka fikirkan bagaimana untuk menarik sokongan tersebut. Mereka ciptakanlah berbagai fitnah terhadap kita. Itu sebabnya tuan-tuan bayangkanlah gambar Imam Mahdi SAW yang amat mencintai Rasulullah SAW, dan Islam dipangkahkan seperti itu. Tapi memang kita akan marah, tapi jangan bimbang. Mereka ini, kerana kemalasan mereka inilah Allah SWT memberikan isyarat, gambaran bahawa mereka nanti akan berkata di dalam neraka, seandainya kami mendengarkan atau menggunakan akal, nescaya kami tidak akan termasuk antara penghuni api yang menyala. Mereka akan menyesal nanti. Dan semua permasalahan di sinilah kerana mereka tidak mahu mendengar, mereka tidak mahu menggunakan akal. Kita perhatikan dalam YouTube apabila kita berdakwah dengan orang, saya perhatikan, saya kata, saya kesian dengan mereka ni. Kadang-kadang timbul rasa putus asa. Saya tak bawa, saya faham bagaimana Rasulullah SAW tu mungkin dia terfikir apa lagi yang dia nak gunakan. Dari segi rupa baginda Rasulullah SAW begitu orang kata gantang, dari segi akhlak baginda begitu cantik, dari segi dalil cukup sempurna, tapi kenapa mereka menentang? Itu wujud yang suci macam tu pun mereka menentang, apalagi kita ni. Itu sebabnya dalam surah Kafir mengatakan, apakah kamu akan binasakan diri kamu kalau mereka tidak menerima kebenaran tersebut? Inilah Allah Ta'ala menghiburkan hati kita kembali, yang kita kadang-kadang merasa orang kata tak tahu apa lagi yang kita nak buat. Seperti Imam Mahdi mengatakan, apa bahasa lagi yang aku akan gunakan supaya kamu memaham tentang penerangan ini?